Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin faminallahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan Usratuna. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua. Intan Zuraini, Nur Faiziyah, Faridah B, Syam Darus, Masitah Syahdan, Nurlin, Pak Nurlin, Rofa Mulhaf, Rosa Fidah, Zuraini, Sa Acha, Kak Milah, Jaharuddin, Dilina Yusof, Nur Aini, Inas Ahmad, Masya, Nurcu, Nur Mala. Senyum aja Ustaz pagi ni. Tak tahu baca doa pun salah ni. Bukan salah, dia ada dua lafaz. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a pun dia juga. Wa rizqan tayyiba pun dia juga. Tu yang tersenyum seorang-seorang tu. Nurul Ifa, Wan WKR Kak Cha,
Afizan, Nur Kasih, Firdaus Husin, Siti Zubaidah, Safi Sahlan, Nurcu, Alhamdulillah Sahlan, Ghazali Syafi'i, Kalun Haya Pecis pun ada. Masya Allah. Siapa-siapa nak buat Kalun, buat Haya Pecis, boleh kontak Kalun dan Haya Pecis ni. Masya Allah. Kan? Apa Abang Jafri, apa Abang? Lama tak jumpa Abang Jafri. Nurani Esa, Firdaus Husin, Rokiah Muhammad Yatim, Nur Halinda Husin, Razaidah Husin, insyaAllah. Singapura, ahlan wa sahlan. Sahabat kita daripada Singapura. Rohaya Syari, Junaidah Sa'adin, Halimah Yahya, Zubaidah Ismail, Puan Ina Sabri, ahlan wa sahlan. Anis Bujang, Sofiah Taib, Nur Zuraida Ismail, Salina Ithnin, Aisyah Ahmad, Pak Hakim, ahlan wa sahlan Pak Hakim. Pak Hakim, sahabat kita, nak Pak Hakim nak menerima menantu lagi ni, Masya Allah. Kan, kerap sangat terima menantu ni. Noy Hamid, Zuhaila Syarif, Mardiah Muhammad, Hamidah Nipah, Nur Hanim Ahmad, Laili Syafi'i, Jamalia Abdullah, Zamri Bakar, Nur Iman, Nura Johan, Hassa Hashim, Salih Al-Hasan Muhammad, Lisa HQ, Haslina dan semua sahabat-sahabat Salih Al-Hasan Muhammad yang sudi untuk bersama dengan Usratuna pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Isnin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Dan tahniah dan syabas kepada sahabat-sahabat yang berpuasa pada pagi ini, pada hari ini. Masya Allah, memang tabik spring lah. Kan 10 hari awal Zulhijjah ni, Nabi SAW banyak berpuasa, kan, di antara amalan. Sahabat isteri-isteri Nabi SAW cerita, Nabi SAW sering berpuasa pada 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Dan tahniah pada sahabat-sahabat yang dah berpuasa ni daripada awal satu hari tu sampai hari ni. Masya Allah, tahniah, syabas, tabik spring. Paling tidak kita berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, paling kurang, kan. InsyaAllah satu hari tu jangan tinggal. Nabi SAW sebut tentang kelebihan dia ialah Allah ampunkan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Selalunya dapat kelebihan ni puasa, kalau kelebihan berpuasa sunat ni dapat puasa setahun sebelum, setahun selepas. Tapi untuk puasa 9 Zulhijjah ataupun hari Arafah ni, Nabi kata puasa Allah akan ampunkan dosa setahun sebelum dan setahun yang selepas. InsyaAllah. Jadi mabruk dan tahniah kepada sahabat-sahabat yang berpuasa dah sampai hari ini, hari Isnin pula. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita berazam untuk kita akan berpuasa sama-sama pada 9 Zulhijjah ni, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung lagi pengajian kitab kita. Hari ini saya bersiaran daripada Negeri Sembilan, daripada Seremban Negeri Sembilan. Semalam ada program di Allahumma salli ala Muhammad Lavender Heights dekat Seremban ni. Jadi mereka sediakan penginapan. Kita ucap terima kasih kepada Masjid Qarya Ibn Khaldun, Lavender Heights, Negeri Sembilan, yang sudi untuk menjemput saya semalam. Masya Allah, ramai jemaah. Dalam SOP pun ramai jemaah. Lepas tu, tapi baguslah mereka duduk dalam keadaan SOP, jarak-jarak sebagainya. Alhamdulillah, tahniah. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan mereka pun sedia penginapan kat sini selesa, Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada pihak masjid Saya Syamat. Dan hari ini kita bersiaran daripada sini lah. Lagi Allahumma salli ala Muhammad, kita akan ada program di Ceras. Bagi kita pergi Ceras pula, dah mula sibuk dah dengan program, InsyaAllah. Pun begitu, sahabat-sahabat sekalian, saya pesan kita masih belum Allahumma salli ala Muhammad. 9 Zulhijjah, Aisyah Ahmad. 9 Zulhijjah ni hari Khamis. Sudah dapat 2 kelebihan. Satu berpuasa 9 Zulhijjah, satu lagi berpuasa pada hari Khamis, insyaAllah. Amin. Baik, Allahumma salli. Okey, cuma kita kena hati-hati juga. Kita kena masih kena berjaga-jaga sebab COVID-19 ni masih belum reda. Dah ada peningkatan ni, kita risau juga lah. Jadi kena hati-hati, sahabat-sahabat semua, ahli-ahli usrah kita kena ambil berat sikit dalam bab kebersihan. Jangan Allahumma salli ala Muhammad. Endless tanya, boleh tak kalau nak dia tak makan apa-apa lagi, nak puasa, boleh? Salli ala Muhammad. Boleh, Allahumma salli ala Muhammad.
kalau untuk puasa sunat, kalau tak makan apa lagi ni daripada subuh tadi, tak makan apa lagi, boleh terus saja niat puasa sunat. Dalil dia, Nabi SAW, satu hari Nabi SAW balik bertemu dengan isteri dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya, ada makan tak pada hari ni? Kata Sayyidina Aisyah, tak ada benda apa nak makan. Maka kata Nabi SAW, kalau demikian aku berpuasa saja pada hari ini. Jadi itu menjadi dalil bahawa dalam puasa sunat boleh kita hanya niatkan salat Jumaat puasa dalam keadaan kita tak makan apa-apa lagi pada waktu pagi tu. Farizan, ceras dekat mana? Dekat mana ceras hari ni? Saya nak tengok apa nama tempat tu dekat ceras hari ni. Program satgi. Tazkirah di Dewan Sekolah Kafa, Dewan Sekolah Kafa, Blok 41, PA Sri Perak, Bandar Baru Sentul, di Sentul, bukan di Ceras, di Sentol, Kuala Lumpur. Tazkirah kelas pondok moden, InsyaAllah kita dalam pukul 9.30 lagi, InsyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak sambung, kita nak baca bermula ayat 81 onwards, 81 onwards. Line clear tak ni? Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sound pun okey kot dah, insyaAllah. Pakai wifi hotel ni, pakai wifi hotel. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mula pada ayat 81. Dan sahabat-sahabat, jangan lupa sedekah pagi-pagi. Kita sedekah ilmu dengan kita kongsikan, dengan kita kongsikan video kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan saya ingat sekarang ni dah ada hampir 600 orang yang tengok. So kalau setiap 600 orang yang tengok ni klik share, insyaAllah dah jadi 1,200 kan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tugas kita untuk ajak aja orang nak tengok ke, orang tak tengok ke, orang nak dapat hidayah ke, tak dapat hidayah ke, Allah, itu kerja Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Allah tanya, hal balighta, kamu dah sampai tak lagi? Kita pun kata apa? Ya, kita dah sampaikan. Takat tu je Allah tanya. Allah tanya, kita dah sampai tak lagi? Kita dah menyampaikan tak lagi? Takat tu je Allah tanya. Allah tak tanya berapa orang yang tengok, berapa orang yang ikut. Yang tu kita serah balik pada Allah, kan? Tu. Baik, tuan-tuan, kita mula pada ayat 81 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك
فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca beberapa ayat 81 sampai 85 insya-Allah. Kita akan membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala sallallahu alaihi Muhammad pada dua ayat 81 dan 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, nescaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, yakni hai para nabi, dan aku menjadi saksi, yakni pula bersama dengan kamu. Faman tawalla ba'da dhalik faulaika humul fasiqun.
Dan barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran, surah ke berapa? Surah Ali Imran surah ke berapa? Surah ketiga. Surah yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah kedua, surah Al-Baqarah. Surah ketiga, surah Ali Imran. Salmah Osman, doakan saya sihat. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan kepada Salmah Osman. Allahumma rabb. Angkat tangan doa sikit. Angkat tangan doa sikit. Doa kepada semua sahabat-sahabat kita yang Allah uji dengan sakit. InsyaAllah. Mari semua kita doa pagi-pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi. Anta syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi. Anta syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi. Anta syafi. La shifaa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama wala adama. Termasuk juga kepada Kak Nurmala ni yang sedang diuji dengan penyakit, dan semua sahabat-sahabat yang ada sakit, yang diuji dengan kesakitan. Doa kita tadi tu doa yang dibacakan oleh Nabi SAW bila menziarahi sahabat yang sakit. Mudah-mudahan Allah ni semua sahabat-sahabat kita, ahli-ahli usratuna kita ni, semua-semua pakat mengaminkan doa tadi ni. Mudah-mudahan ada di kalangan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah makbulkan doa dia dan Allah berikan kesembuhan dan kebaikan kepada semua sahabat usratuna yang diuji dengan sakit. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan juga kepada seluruh warga Darul Faizin yang turut mengikuti siaran kita pada pagi ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik. Kita tadi baca dua ayat, ayat 81 dan ayat 82. Apakah tafsiran Imam Ibnu Katsir pada dua ayat ini? Allah mengkhabarkan bahawa dia telah mengambil janji daripada setiap Nabi yang diutus sejak Nabi Adam sehingga Nabi Isa alaihi salam, bila mana Allah telah memberi salah seorang daripada mereka kitab dan hikmah, mencapai apa yang dia capai. Kemudian datang seorang Rasul sesudahnya, hendaklah dia beriman kepadanya dan mendukungnya. Jadi dalam ayat ni Allah cerita bahawa Allah dah mengambil perjanjian dah daripada semua Nabi, semenjak daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa AS. Allah bagi dekat mereka hikmah, Allah bagi dekat mereka kitab, Allah bagi dekat mereka hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mencapai apa yang nak dia capai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah bagi tahu nanti akan ada seorang Nabi di hujung nanti. Seorang Nabi yang akan sampai di hujung nanti. Selepas daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa AS, nanti ada seorang Nabi di hujung nanti. Dan semuanya, semua umat yang ada akan beriman kepada kerasulan Nabi akhir zaman ni. Kerasulan Nabi penutup segala Nabi disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi penghulu segala Nabi, Sayyidul Anbiya, penghulu segala Nabi. Waktu Nabi SAW di antara tanda Allah mengangkat kedudukan Nabi SAW sebagai Sayyidul Anbiya ni, tuan-tuan, Allah maksudnya penghulu segala Nabi ni, waktu Nabi SAW nak di Isra' dan Mi'raj kan, sampai saja Nabi SAW ke Masjid Aqsa. Waktu tu Allah menghimpunkan seluruh para Nabi 100,000 lebih. Berimpun semua 125,000 para Nabi. 120 lebih kurang macam itulah. 100,000 lebih para Nabi semua berimpun dan diimamkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa saya Yaakob daripada Singapura menjadi pembandahan esok. Allahumma yassir wala tu'assir rabbi tamim bil khair. Allah pemudahkan, jangan kau sulitkan. Berikan kesembuhan kepada sahabat kita nama Yaakob yang akan menjalankan operation pada esok hari di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Singapura.
Jadi dalam peristiwa Mi'raj sebelum Nabi SAW naik Mi'raj tu, Nabi SAW mengimamkan, diperintah oleh Allah untuk menjadi imam kepada seluruh para Nabi. Nabi SAW jadi imam. Ini menunjukkan bahawa Allah mengangkat kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kalangan para Nabi untuk menjadi para Nabi dan para Rasul. Nah, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Ana Roy lambat sikit, tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu. Salamah daripada Singapura juga. Masya-Allah, ahlan wa sahlan. Sahabat kita daripada Kota Singa, rindu saya nak ke Singapura. Salli ala Sayyidina Muhammad. Sungai Rambai, Melaka, lain sana tak okey sangat. Masya-Allah. Tak jauh ni, dekat ni saya duduk. Okey, minta maaf ya. Line ada problem sikit. Okey, insya-Allah dah back. I am back. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, minta maaf ada apa ni, line tak apa nak okey sikit. Saya nak try tukar line, macam mana nak buat. Okey, baik. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Okey, line dah mula sangkut. Sorry. Dah okey dah kot. Okey dah? Baik, Allahumma salli alaihi. Okey, kita sambung. Oleh kerana itu Allah berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lima wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyya wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Apapun kitab dan hikmah yang diberikan kepada kamu. Kemudian Allah berfirman lagi, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. Maksud, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Allah sebut, nescaya kamu sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengaku dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi', Qatadah dan As-Sudi berkata, yakni perjanjianku. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad bin Ishaq berkata, Isri adalah beban yang ditetapkan ke atas kamu, iaitu perjanjianku yang kuat dan tegas. Allah sebut nanti akan mai seorang Nabi. Ini perjanjian yang Allah buat dengan para Nabi dan para Rasul sebelum kerasulan bagi Nabi SAW. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam urusan pejabat kita, kita ada bos paling tinggi. Urusan pejabat kita, kita ada bos paling tinggi. Bos paling tinggi ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada pemilik syarikat ke, saya tak tahulah, dia mengikut kepada apa ni, organisasi masing-masing lah. Ada pengarah kan, ada CEO, ada bos paling tinggi ya. Bos paling tinggi, kalau dia nak sampaikan apa-apa objektif ataupun matlamat syarikat yang dia nak suruh buat kerja, dia akan panggil siapa? Dia tak perlu untuk bercakap dengan seluruh staf dia. Dia akan bercakap dengan siapa? Dia akan bercakap dengan ketua-ketua jabatan. Dia akan bercakap dengan ketua-ketua jabatan. Sallallahu alaihi wasallam. Panggil ketua jabatan mai. So, dia akan bagi direction kepada ketua jabatan supaya ketua jabatan ini boleh menyampaikan kepada staf-staf yang duduk di bawah mereka. Tuan-tuan faham saya nak cerita apa ni? Sallallahu alaihi wasallam. Bos paling tinggi ni, dia akan panggil ketua-ketua jabatan. Jadi, ketua jabatan ni, Allahumma salli alaihi wasallam, mungkin 10 orang. Dia nak bercakap dengan 1000 staf dia ramai-ramai tu. 1000 staf ramai tu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, apa dia buat?
dia akan panggil ketua-ketua jabatan, bercakap dengan ketua jabatan, bagi direction kepada ketua jabatan supaya ketua jabatan ini dapat menyampaikan maklumat itu kepada staf-staf yang duduk di bawah dia. Apa yang Allah buat? Allah bagi tahu ada nabi yang akan mai di hujung nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang akan membenarkan apa yang ada pada kamu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah adakan perjanjian dengan para nabi dan para rasul ini bahawa nanti akan datang seorang rasul. Kemudian Allah buat perjanjian Isran. Ulama mufassirin kata Isran ini ayat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan maksud kata apa? Perjanjian yang sangat kuat dan sangat tegas. Beban yang ditetapkan ke atas kamu dengan perjanjian yang sangat kuat dan sangat tegas. Lalu Allah bagi dekat para nabi dan para rasul ni supaya disampaikan kepada umat-umat yang duduk di bawah depan ni. Nah, umat yang duduk di bawah depan ni dipahamkan, sampaikan, ajak mereka untuk beriman kepada nabi yang akan hadir nanti. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Seorang nabi yang akan membenarkan apa yang ada pada kamu. Ada nabi bawa dia punya syariat dia sendiri. Ada nabi yang membawa kitab-kitabnya sendiri. Tapi nanti nabi yang akhir zaman yang akan mai ni akan membenarkan apa yang dibawa oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Jadi perjanjian ini berlaku kepada siapa? Perjanjian ini Allah cerita berlaku kepada para nabi dan para rasul yang diutuskan oleh Allah semenjak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Okey, boleh faham dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isran, hawa. Isran, Allah sebut dalam Quran tu. Allah kata apa? Qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Salli ala sayyidina Muhammad. Ikmal Syauqi, sekarang kita sedang mentadabbur ayat 81 dan 82 surah Ali Imran. Kita menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Lalu apa dijawab? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalik. Mereka menjawab, kami mengaku ya Allah. Allah berfirman, bila Allah sebut macam tu dan bila Allah cerita ada perjanjian sebagainya, lalu apa dia jawab? Apa para nabi jawab? Para nabi aqrarna, kami mengaku. Kami berikrar, kami mengaku dengan perjanjian yang telah mereka buat bersama dengan Allah. Kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, aku menjadi saksi bersama kamu. Aku pula menjadi saksi bersama dengan kamu. Allah respons kepada ikrar yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad, Allah sambung, faman tawalla ba'da dzalik. Siapa yang berpaling sesudah daripada itu, yakni daripada perjanjian tersebut, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Baik. Ali bin Abi Talib dan sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah tidak mengutuskan seorang nabi pun kecuali dia mengambil perjanjian ke atas mereka, bahawa bila Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara yang bersangkutan masih hidup, maka mereka harus beriman kepada Muhammad dan mendukungnya. Begitu juga memerintahkannya untuk mengambil janji daripada umatnya bahawa apabila Muhammad diutus sementara dia masih hidup, sallallahu alaihi Muhammad, maka mereka harus beriman kepadanya dan mendukungnya. Jadi dalam perjanjian ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang duduk pada ketika munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus beriman kepada Nabi dan mengikut syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa
umat Nabi Musa AS. Dulu tuan-tuan, sesuatu umat duduk di bawah syariat daripada Nabi dia. Satu kaum, Nabi Musa AS, Bani Israel. Salli ala Muhammad. Nabi Isa AS di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu apabila salli ala Muhammad, Nabi ni wafat. Nabi Musa wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT. Tinggal ni umat-umat mereka ni. Tinggal umat mereka ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tinggal umat mereka ni. Dan umat mereka ni ada di kalangan umat mereka ni yang dulu berpegang dengan kitab Taurat, yang dulu berpegang dengan kitab Injil. Tuan-tuan, tiba-tiba muncul Nabi Muhammad SAW. Maka ingat apa yang Nabi Musa dan Nabi Isa telah buat perjanjian kepada Allah SWT dulu. Tuan-tuan, apa perjanjian dia? Perjanjian dia akan datang seorang Nabi ni, maka kena ikut mereka. Ini adalah maklumat yang telah disampaikan kepada umat mereka. Dan maklumat tersebut sepatutnya umat ni pegang. Dan bila Nabi SAW muncul, dia akan beriman dan ikut kepada syariat baginda Nabi SAW. Sepatutnya macam tu. Tapi apa mereka buat? Ramai di kalangan mereka yang tidak beriman kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, kepada baginda Nabi SAW, disebabkan keangkuhan dan kesombongan dan kedengkian mereka. Sebab Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan daripada kelompok mereka sendiri. Tawus, Al-Hasan, Al-Basri dan Qatadah berkata, Allah mengambil janji daripada para nabi agar sebahagian mereka membenarkan sebahagian yang lain. Ini tidak bertentangan dan tidak menafikan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib bin Ibnu Abbas. Sebaliknya, ia sejalan dan menjadi tuntutannya. Oleh kerana itu, Abdul Razak meriwayatkan daripada Ma'mar daripada Ibnu Tawus daripada ayahnya ucapan semisal seperti kata Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad mengatakan, Abdul Razak menuturkan kepada kami, Sufyan mengkhabarkan kepada kami daripada Jabir, daripada Asy-Sya'bi, daripada Abdullah bin Thabit, dia berkata, Umar datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hampir kepada saudaraku daripada Bani Quraidah. Lalu dia menulis untukku beberapa kalimat daripada kitab Taurat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita Sayyidina Umar cerita kepada Nabi SAW. Dia kata, aku pergi dekat saudaraku daripada Bani Quraidah. Bani Quraidah ni orang Yahudi. Lalu dia menulis untukku beberapa kalimat daripada kitab Taurat. Dia tulis sikit daripada kalimat-kalimat daripada Taurat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu bagaimana bila aku memperlihatkannya kepada kamu? Kata Sayyidina Umar, Rasulullah nak tengok tak? Lebih kurang macam itulah. Rasulullah nak tengok tak ni? Aku nak tunjuk dekat kamu kalimat-kalimat daripada kitab Taurat yang ditulis oleh saudaraku daripada Bani Quraidah. Tiba-tiba wajah Nabi SAW berubah. Ubah wajah Nabi SAW. Nabi SAW, para sahabat ni boleh kenal Nabi SAW ni. Nabi SAW ni muka dia putih merah. So, kalau Nabi SAW marah, muka Nabi SAW jadi merah. Kalau Nabi SAW, dia boleh nampak perubahan wajah Nabi SAW. Nabi suka, Nabi tak suka, boleh nampak kat wajah Nabi SAW. Macam kita dengan suami isteri kita lah. Kan? Kalau nampak muka lain macam tu, tu ada benda tak kena tu. Dah kenal kan? Muncul. Tu. Bila muncul itu kata, tu mesti ada benda tu. Dia kata, tak ada apa. Tak ada apa tu, ada apa lah tu kan. Dia salli alaihi wasallam macam tu keadaan dia. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Lain tak okey ke? Dia kata ada yang sangkut-sangkut tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, harap okey lah. Sebab saya tengok di sini macam okey. Macam okey. Kamarul Izam Ustaz perli kat siapa tu? Tak perli siapa-siapa. Tu normal lah kan. Ini kehidupan kita seharian. Betul tak? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tengok Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muka berubah, maka Sayyidina Umar pun kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah bin Sabit berkata kepada Umar. Abdullah bin Sabit kata dekat apa ni Sayyidina Umar, tak nampak ke kamu tak nampak ke perubahan pada wajah Nabi SAW? Kamu tak nampak ke perubahan pada wajah Nabi SAW? Maka Umar berkata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa?
Raditu billahi rabba, Sayyidina Umar kata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Ada amalan tu. Dalam salli ala Sayyidina Muhammad, mana dia? Saya nak cari. Waktu nak cari ni lah dia tak jumpa kan. Okey, tengok hadis ni. Yang ni tentang kena jadikan amalan pada setiap hari. Kena jadikan amalan setiap hari. Hamidah daripada Perth, ahlan wasalan. Azilia, ustaz duk muncung tiba-tiba loading pula. Aduh, lekat termuncung. Hamidah Mahat, lain daripada Seremban. Saya dekat Seremban ni. Saya dekat Seremban lah ni. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ingat Nabi kata apa? Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, maka wajiblah ke atasnya syurga. Riwayat Abu Daud dan Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi tiap-tiap hari lepas subuh, lepas asar, baca 3 kali. Baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, ataupun kita duk biasa sebut wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Kita selalu baca macam tu. Pun boleh. Baca macam tu. Bila Sayyidina Umar dia nak bersembang dengan Nabi SAW, dia dapat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Ingat kita baca zikir tu, Nabi kata wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Wajiblah ke atas syurga. Intan Zuraini baca bahasa Arab lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasulah. Kalau boleh baca dalam bahasa Arab. Zikir tu. Itu bentuk zikir yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz nak tanya, kalau kami orang perempuan ni nak baca doa tu waktu cuti boleh tak? Kalau cuti, orang lelaki pun cuti juga. Cuti kerja. Cuti faham ABC. Boleh baca dia zikir saja, dia bukan ayat Quran, boleh. Jadi Nabi kata apa? Wajabat lahu jannah. Nabi Musa pula. Sayyidina Umar dia nak sembang-sembang dengan Nabi, nak sembang-sembang dengan Nabi saja, bukan ada apa-apa. Cuma dia nak cerita excitement. Dia Nabi SAW ni macam ayah depa. Depa suka nak bersembang, nak berkongsi. Dia pergi berjumpa Allahumma salli alaihi wasallam. Rani Idris sudah lama beramal. Tahniah mabruk, masya-Allah. Lalu sallallahu alaihi wasallam dia nak kongsi lah. Rasulullah, tadi kan saya pergi kat kawan saya tu, dia tulis ni ayat kitab Taurat. Rasulullah nak tengok tak? Dia bila Nabi SAW muka dia berubah. Bila muka berubah saja, Allah bin Sabit kata apa? Tak tengok tu, muka Nabi berubah dah. Bila tengok muka Nabi berubah dah takut. Macam mana Sayyidina Umar nak counter balik ni? Nak tunjuk kata dia ni sungguh beriman dekat Nabi SAW. Dia pun baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Sungguh aku redha Allah sebagai Rabb. Kami redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai utusan. Waktu tu Nabi SAW pun muka dia jadi senang dah. Muka dia senang dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila muka Nabi SAW jadi tenang, Nabi SAW pun bersabda, walladhi nafsi biyadihi law asbaha fikum Musa summa taba'tumuh wa taraktumuni la dhalaltum innakum hadhi minal umami wa ana huddukum minan nabiyyin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratna Fatma, macam mana orang perempuan yang kedatangan haid waktu apa 10 daripada Zulhijjah ni, rugilah dia kata. Jangan rasa macam tu. Jangan rasa macam tu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha waktu nak pergi umrah dengan Nabi SAW, pergi umrah dengan Nabi SAW, sampai tiba-tiba menangis Sayyidina Aisyah. Pasal apa menangis ni? Nabi SAW tanya. Dia kata, Sallallahu Alaihi Muhammad, aku datang bulan.
Mai, salli alaihi wasallam. Mai bulan di ABC. Nabi kata, ini antara Tuhan dengan hamba dia. Ini urusan Tuhan dengan hamba dia. Allah bagi hadiah ni kepada orang perempuan. Orang perempuan je ada hadiah ni. Ada time sibuk. Sebab Allah tahu orang perempuan ni sibuk. Iron bajunya, lipat bajunya. Ni salli alaihi wasallam. Tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, satgi nak urus anaknya, satgi nak masaknya, satgi nak pergi kerja lagi. Banyak kerja orang perempuan nak buat. Maka Allah bagi time-time untuk orang perempuan ni rehat. Time-time untuk orang perempuan ni rehat. Orang lelaki tak dapat benda ni. Orang perempuan Allah bagi. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Itu tanda kasih Allah kepada orang perempuan. Yang istimewa pada orang perempuan ni, kalau amalan tu dia biasa buat, dia memang biasa buat. Dia duduk biasa baca Quran tiap-tiap hari. Dia duduk biasa ada zikir-zikir yang dia buat pada setiap hari. Dia duduk seronok untuk sembahyang awal waktu. Sembahyang sunat. Dia duduk biasa buat. Tiba-tiba dia tak boleh nak buat sebab ABC. Sebab cuti tu. Maka Allah akan, mudah-mudahan Allah akan kurniakan ganjaran yang seumpama dia lakukan pada waktu-waktu yang dia tak period tu. Itu kelebihan yang Allah bagi. Kepada orang perempuan Allah tak bagi pada orang lelaki. Tuan-tuan, jangan risau. Muslimat jangan bersedih. Apa boleh buat? Banyakkan doa. Waktu 10 awal ni banyak doa, banyak zikir. Banyak zikir-zikir, banyak doa, banyak zikir, banyak doa, banyak zikir. Tuan, dan Allah akan bagi kelebihan-kelebihan seperti mana dia dapat pada waktu dia tak period. Jangan risau, jangan risau. Insya-Allah kelebihan Allah bagi kepada orang perempuan. Baiklah, salli ala Muhammad. Mulhaf jangan duduk senyum saja. Mulhaf tu lelaki-lelaki. Baik, Allahumma salli ala Muhammad ni tuan-tuan. Nurli, masya-Allah kan, alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Nabi SAW pun bersabda, bila Sayyidina Umar baca raditu billahi rabba bil islam dinan tu, salli ala Muhammad. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, demi zat walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, lau asbaha fikum Musa, kalaulah Nabi Musa ada di tengah-tengah kamu, lalu salli ala Muhammad, thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum innakum haddi minal umami wa ana haddukum minan nabiyyin. Nabi kata demi zat, yakni Allah, yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman dia, seandainya Nabi Musa ada di kalangan kamu ni, Nabi Musa ada waktu ni, dan salli ala Muhammad, kamu mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku, kata Nabi SAW, nescaya kamu telah tersesat. Sesungguhnya kamu adalah umat bagiku dan aku adalah Nabi bagi kamu. Kalau Nabi Musa ada pun, kamu tak boleh ikut Nabi Musa AS. Kalau Nabi Musa, tapi tak ada lah, Nabi Musa tak ada lah. Kalau Nabi Musa ada pun, kamu tak boleh ikut Nabi Musa. Kamu akan ikutku. Salli alaihi wasallam. Nabi Musa pun pernah minta doa. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Baik, dalam hadis yang lain, Al-Hafiz Abu Ya'la berkata, Ishaq menuturkan kepada kami, Hamad menuturkan kepada kami daripada Mujalid, daripada Asy-Sya'bi, daripada Jabir, dia berkata Rasulullah bersabda, janganlah kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu kerana mereka tidak akan menunjukkan kepada kamu pada yang benar, sementara mereka sendiri pun tersesat. Salli ala sayyidina Muhammad. Sebab jika demikian berarti kamu mempercayai yang batil dan mendustakan yang hak. Dan sesungguhnya demi Allah, sekiranya Musa masih berada di tengah-tengah kamu, maka tidak boleh baginya selain mengikutiku. Nabi kata jangan duk pergi tanya ahli kitab. Jangan duk pergi tanya orang lain tentang hukum hakam. Sebab macam mana mereka nak berbetul kita sedangkan mereka juga sesat? Mereka sesat betul kita. Tanya kepada orang Islam. Salli ala Muhammad, macam mana mereka nak tunjuk kat kita yang benar sedangkan mereka juga sesat? Sebab tu salli ala Muhammad, dia kata sebab kamu mempercayai yang batil dan meninggalkan yang hak. Gitu. Sungguh kata Nabi SAW, kalau Nabi Musa ada waktu ni pun, zaman tu, maka Nabi Musa pun katanya tidak ada pilihan, melainkan Nabi Musa pun kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nurul Ifa Mazalan, jangan tanya pada orang Islam. Lah ni tak tahu jadi trending kot. Orang-orang suka tanya kepada dia panggil apa? Influencer kan, dia panggil insta influencer ke, dia panggil kan media sosial, media influencer ni. Tanya hukum hakam agama, kita tanya pada ahli dia supaya kita tak celaru. Janganlah duk tanya kepada orang-orang yang tak sepatut kita tanya. Dia akan menyebabkan kecelaruan. Tanya, kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan pergi jumpa doktor. Tuan-tuan rosak kereta, tuan-tuan pergi jumpa pomen. Kalau tuan-tuan pergi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sakit, tuan-tuan pergi tanya pomen. Pomen, Insta famous Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, kalau pergi jumpa, dia tak boleh nak bagi. Dia kalau dia nak bagi, dia duk akan bercakap tak bukan bidang dia. Maka saya pesan pada diri saya pesan pada semua, pergi tanya kepada orang yang sepatutnya. Kalau kita ada masalah tentang agama, kita pergi tanya kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada ahli agama. Kalau kita sakit, jangan pergi tanya ustaz. Ustaz pun tak tahu nak jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sakit, pergi tanya doktor. Kereta rosak, telefon ustaz malam-malam. Ustaz, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak tanya soalan sikit ustaz. Apa soalan dia? Ni start kereta tak apa nak hidup ni. Saya tak tahu siapa. Jalan start jalan kereta duk jerking, duk jek. Pasal apa ustaz? Jangan tanya ustaz. Ustaz pun tak tahu, kereta dia pun lagu tu juga. Pergi tanya orang yang ahli dia. Maka salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian yang Allah perintah dalam Quran kan. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan. Jadi betul sama dalam hadis Nabi kata jangan duk pergi tanya. Rasulullah kata ada salah satu fitnah akhir zaman. Betul lah tuan-tuan. Gila, saya duk terbaca kat komen-komen tu, ada orang duk hantar, orang duk share. Ada macam nak sebut lagi susah pula kan, macam dia panggil apa? Saya cuma selebriti lah, selebriti orang terkenal. Jadi dia macam hijrah sikit. Kemudian bila ada hijrah ni duk buat soalan, dia orang duk tanya soalan agama kat dia. Saya pun heran. Banyak orang tanya soalan agama kat dia. Dan dia siap simpan dia punya soalan-soalan. Maksudnya ramai orang tanya soalan agama kat dia. Dan dia jawab tuan-tuan, dia jawab. Dia jawab, dia post pula dekat dia punya social media sosial dia. Lepas tu bila orang nasihat, orang kata salah jawapan ni tak kena ni. Tuan-tuan, subhanallah. Marah orang balik. Bukan dia marah tu. Follower dia tu pula marah pula orang yang tegur tu. Susah macam tu. Allah. Betul lah tuan-tuan, fitnah. Saya pun bukan semua benda saya tahu kan. Saya pun tak tahu. Kalau tuan-tuan tanya soalan yang saya tak tahu, setiap hari pun masuk soalan. Soalan banyak soalan orang duk tanya. Orang duk tanya macam-macam soalan. Bukan semua saya tahu. Yang saya tahu saya cuba jawab. Yang saya tak tahu, saya akan rujuk pada guru saya. Sallallahu alaihi wasallam, saya tanya, ustaz, macam mana hukum ni? Lepas tu depa pun muzakarah dia bagi tahu dekat saya. Itu saya akan bagi tahu. Guru saya sebut macam ni, kitab macam ni. Bukan semua kita tahu. Kita yang duk belajar lah sikit-sikit dalam bidang ni pun tak tahu semua. Apatah lagi kita duk bertanya pada orang yang tak faham dah. Saya nak sebut lebih lagi susah. Jadi follower dia kata saya beraib pula tu ya. Itulah masalah. Inilah disebut sebagai fitnah pada akhir zaman. Betul ya tuan-tuan. Nabi memang suruh, Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Memang Nabi SAW suruh buat macam tu. Sallallahu alaihi wasallam, memang Nabi SAW suruh buat macam tu. Suruh sampaikan. Tapi kita menyampaikan setakat mana yang kita tahu. Tuan-tuan yang duduk ni di Indonesia lah, sallallahu alaihi Muhammad Wan Qi lah, sallallahu alaihi Muhammad, lagi siapa lagi ni? Masitah lah, Siti Baizurah, Khuzairi, Liza. Kita semua kena menyampaikan. Kita semua, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah, maka dia adalah da'i. Kita semua kena buat kerja ni. Kerja menyampaikan agama.
Tapi kita tak tahu. Kita bukan ahli dia. Habis nak sampai apa? Kita sampaikan apa yang kita tahu. Macam kita hari ni. Kita dengar kuliah, kita dengar tazkirah, kita share. Takat tu je kita boleh buat pun. Tanya lebih-lebih agama, jangan duk gagah nak jawab kalau kita tak tahu. Maka itu rujuk kepada orang yang tahu. Bila kita nak beralih, tuan-tuan, bila kita di kalangan sahabat-sahabat kita mula berhijrah, kita nak jadi baik. Kita dah mula tukar tudung kita pakai lain, kita punya post-post dekat Facebook kita, Instagram kita dah mula post-post yang Islamik. Bila kita dah mula duk berkawan dengan ustaz-ustaz, bila kita jadi macam tu, kawan-kawan kita yang baru nak hijrah, dia duk tanya soalan kat kita macam kita tahu. Ada kawan-kawan kita panggil kita ustaz dah, dan kita tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tak tahu, tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Sampai jangan duk gagah nak jawab. Jangan semata-mata Google jawapan. Bahaya. Saya sebut dah beberapa hari lepas tentang Google. Siapa pun boleh tulis kat Google, tuan-tuan. Kita tak tahu sumber dia, kita tak tahu betul ataupun tidak. Maka apa yang kita buat, apa yang kita boleh buat, kita rujuk pada guru kita. Ambil copy paste tu soalan tu, hantar kat guru kita. Ustaz, boleh tak tolong jawab soalan saya tak tahu. Ustaz tu pula, tuan-tuan, dia pun tak tahu kat, dia perujuk pada guru dia juga. Tapi akhirnya sampai kat kita, kerja Allahumma salli Muhammad, kita dapat maklumat tu, dia jadi ilmu kat kita balik. Dia pun jadi ilmu kat kita balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ilmu kat kita balik. Maka kawan orang yang tanya tu pun dapat ilmu, kita yang tak tahu dia pun dapat ilmu, ustaz kita yang tak tahu tu pun dia dapat ilmu daripada guru dia. Maka bertanya soalan satu benda yang Nabi SAW suruh. Sallallahu alaihi wasallam, dalam agama ni tak tahu tanya. Allah suruh. Kalau tak tahu tanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tanya ni menambah ilmu kita, menambah ilmu orang yang duduk sekeliling kita. Bagus. Kan? Tapi satu je, tanyalah kepada orang yang betul. Tanya pada tempat yang betul. Baik, Rasulullah SAW, yani Muhammad SAW merupakan penutup para nabi. Selawat dan salam semoga sentiasa dilimpahkan kepada baginda hingga ke hari kiamat. Adalah imam teragung yang seandainya baginda ditemukan di mana-mana zaman sekalipun, maka bagindalah yang wajib ditaati dan dia dahulukan daripada para nabi yang lain. Oleh kerana itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam para nabi pada malam Isra ketika mereka semua berkumpul di Baitul Maqdis. Begitu juga baginda adalah pemberi syafaat di padang mahsyar untuk menghadap kepada Allah agar segera menetapkan keputusan. Inilah maqam mahmud, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji yang Allah berikan, yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebelumnya para nabi dan rasul ulul azmi menolaknya hingga akhirnya sampai kepada baginda Nabi SAW, sehingga perkara ini merupakan perkara khusus kepada baginda Nabi SAW. Allah Rabbi. Tuan-tuan, apabila Nabi itu mulia, maka umatnya mulia. Apabila Nabi itu mulia, maka umatnya mulia. Kita, tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, mempunyai segala kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu kerana kita dipilih oleh Allah menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung, tuan-tuan, untung. Betapa untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak berasa untung pasal kita tak tahu kehebatan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur pada Allah, Allah jadikan kita, Allah pilih kita daripada kalangan umat yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi insya-Allah habis sekian pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan segala kebaikan kepada kita. Sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan buku tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala boleh mendapatkan tu, kita telah pin kat situ. Kita ada lebih kurang daripada 20 biji saja lagi yang masih belum ditempah. Kita order 100 biji. Lebih 80 orang yang dah buat booking. Ada lagi kurang 20 unit lagi. Untuk siapa-siapa yang nak beli boleh klik dekat bawah tu, insya-Allah. Tuan-tuan, jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi petang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lagi di Sentol pukul lebih kurang pukul 10 pagi lagi. Kemudian malam ni kita di Putrajaya
InsyaAllah mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya. Terima kasih semua. Terima kasih Aminah Ami. Terima kasih Kak Mahila. Terima kasih Tuan Haji Mak Muda. Lia Halija. Terima kasih Jafri Abu Bakar. Kamarul Hizam Jaafar. Azila Nur. Terima kasih Khuzairi Yaakob. Mariani Mak Yusof. Lagi siapa? Humyati Tembung, Lisa HQ. Dan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang first time join kita pada hari ini. First time join. Dan kita doakan supaya istiqamah setiap hari untuk bersama dengan Usratuna 6:30 pagi setiap hari insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.